Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini masih lagi tentang Hamzah Zainuddin, SPRM, Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Anwar Ibrahim, dan juga sokongan 2/3 kepada Anwar Ibrahim. Tajuk kali ini pastinya akan membuatkan mata dan pemikiran Anda terbuka. Tapi janji dulu, share video ini supaya semua orang tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam kes Ahli Parlimen Kuala Kangsar tiba-tiba menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba memberikan sokongan terhadap Anwar Ibrahim tanpa pengetahuan Perikatan Nasional. Yang lebih menarik lagi ialah beliau kata beliau sanggup dikenakan apa-apa tindakan kerana beliau harus kita puji. Kerana beliau mengutamakan kebajikan para pengundi rakyat di kawasan parlimennya. Dengan tajuk dipetik daripada FMT, meja tanya, meja patut jawab. Ketua Pembangkang harus lihat semula keengganannya berunding soal peruntukan mungkin jadi punca tindakan Ahli Parlimen Kuala Kangsar menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dilaporkan terkejut besar. Terkejut besar. Mana kan tak dia terkejut kalau ahli parlimen mereka tiba-tiba tanpa angin, tanpa ribut, tanpa tahu, tiada apa-apa petanda, tiba-tiba satu ahli parlimen daripada blok Anda tiba-tiba menyokong pula musuh paling ketat Anda. Bayangkan kalau Anda ada geng, tiba-tiba geng Anda tu diam-diam tanpa tahu, tiba-tiba pula menyokong musuh politik Anda. Nah, itu pasti membuatkan terkejutlah kan. Jadi ini pastilah membuatkan Hamzah Zainuddin terkejut besar. Terkesima kerana seorang anak buahnya sendiri tiba-tiba mengisytiharkan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Harus juga tersentak atas hujah peruntukan pembangunan amat diperlukannya. Sedangkan pimpinan Perikatan Nasional PN tidak berbuat apa-apa untuk meleraikan isu itu. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid mendakwa keputusannya itu kemarin didorong keperluan mendesak untuk menangani krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. Dengan kata lain, beliau sanggup memberi kejutan kepada Perikatan Nasional yang menaunginya demi kepentingan pengundi yang bergantung harap kepadanya agar dapat membawa perubahan nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Bak kata timbalan Ketua PKR Perak Muhammad Hairul Amir Sabri, tindakan Iskandar itu membuktikan beliau pemimpin berjiwa besar dan wajar dicontohi wakil rakyat Perikatan Nasional yang lain. Beliau telah memperlihatkan bahawa perbezaan fikrah atau manhaj politik bukan satu halangan untuk bersama-sama dalam mencurahkan khidmat bakti terbaik demi kepentingan rakyat. Perkara itu sepatutnya menjadi panduan dan teladan kepada setiap wakil rakyat pembangkang kerana keutamaan perlu diletakkan kepada rakyat seperti janji-janji pada PRU 15 yang lalu, katanya. Hamzah atau lazimnya dipanggil meja dalam logat Perak harus terasa tertampar. Terpaksalah naratif sama sekali berbeza di bawahnya. Daripada Iskandar diugut, ditekan dan didesak berdepan risiko pendakwaan atas kesalahan rasuah hinggalah kepada ketaksuban kerajaan perpaduan untuk mendapatkan semula majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Kita tak minat nak ulas kata-kata meja mengenai ahli parlimen Kuala Kangsar itu. Kononnya dibawa bertemu seorang pegawai tertinggi SPRM dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah jika enggan menandatangani kenyataan media yang sudah disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan.
Juga kononnya beliau didatangi seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang didakwa mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri dan didesak untuk menyokong Anwar serta dijanjikan habuan ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat. Atau kenyataan media didakwa dibuat Iskandar secara terburu-buru dengan menggunakan hujah peruntukan pembangunan sebagai alasan, sedangkan ia dikatakan berbeza dengan penjelasan diberinya kepada beberapa pemimpin parti. Semua itu tuduhan berat yang beban pembuktiannya di pihak orang yang membuat dakwaan berkenan. Pihak berkuasa juga hendaklah melancarkan siasatan terperinci supaya dakwaan berkenan dapat dipastikan sahih atau tidaknya di samping memutuskan tindakan selanjutnya atau seterusnya. Tapi soalan yang boleh ditanya kepada meja ialah, jika benar tindakan Iskandar itu didorong oleh hujah peruntukan pembangunan yang belum diperoleh ahli parlimen pembangkang, maka ia harus diberbalik kepada Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu sendiri yang belum pun memulakan usaha untuk mengadakan rundingan dengan timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof berkaitan perkara itu. Tidak mungkinkah ahli parlimen Kuala Kangsar itu beralih sekungan kerana didorong rasa kecewa terhadap pimpinan Perikatan Nasional, terutama Mejah selaku Ketua Pembangkang dan Taqiyuddin Hasan selaku Ketua WIP Perikatan Nasional yang seperti didakwa Anwar, angkuh dan sombong kerana enggan merundingkan hal peruntukan dengan Fadillah. Anwar dalam jawapannya kepada permintaan ahli parlimen Ketere, Kirlil Muhammad Nur berkaitan soal itu ketika menggulung perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat 19 September lalu berkata, isu agihan peruntukan kepada pembangkang hendaklah dibincang dengan Fadillah, sama seperti kaedah digunakan ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Runding, kalau setuju kita luluskan. Kalau tak sampai bila-bila pun kita tak luluskan. Runding, jangan sombong dan angkuh tuntut, tegas Perdana Menteri dalam jawapan yang harus tidak dianggap keliru oleh sesiapa, terutama Mejah dan Taqiyuddin yang kedua-duanya menganggotai Kabinet Ismail Sabri Yaakob dari Ogos 2021 hingga November 2022. Isnin lalu, Fadillah mengulangi bahawa belum ada sebarang surat rasmi daripada Wakil Perikatan Nasional kecuali ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berjumpa dengannya untuk membincangkan peruntukan dan kepada pembangkang. Satu lagi soalan untuk Mejah. Tidak mungkinkah langkah yang dipelopori oleh Iskandar itu menjadi ikatan atau ikutan kepada beberapa yang lain? Tambahan jika beliau mendapat peruntukan yang diinginkannya. Selain perkembangan terbaru ini menjadi tamparan kepada ego Perikatan Nasional, keputusan Iskandar itu tidak akan mengubah apa-apa yang lain, termasuk tempat duduknya di blok pembangkang di Dewan Rakyat atau berkait dengan undang-undang anti lompat parti. Seperti dijelaskan, beliau tidak akan meninggalkan atau mengkhianati Bersatu dalam apa jua keadaan atau prinsip taat dan setianya kepada parti. Biarpun mungkin berdepan risiko tindakan disiplin oleh parti, tambahnya, beliau tidak sanggup melihat pengundi di kawasannya terus terbiar dan ketinggalan hanya semata-mata kerana perbalahan naratif politik. Saya dengan ini mengambil keputusan untuk menyokong inisiatif kerajaan dalam hal-hal yang mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum yang seterusnya, katanya. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata, Iskandar menyokong Anwar atas kapasiti peribadi memandangkan beliau masih ahli patri pembangkang. Ahli Parlimen Kuala Kangsar tidak pun telefon atau bertemu atau mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri
mengenai sokongan beliau kepada kerajaan perpaduan, katanya pada sidang media di Parlimen. Cuma masih tengyang-nyang usikan ahli Parlimen Hulu Langat Sani Hamzah kepada Kilir sebelum ini. Mari sebelah sini, mari sebelah sini jika ingin peruntukan. Barangkali juga Fadila sudah boleh meluangkan masa untuk temu janji Wakil Perikatan Nasional yang ingin merundingkan soal peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang dalam waktu terdekat ini. Persoalan besar ialah, adakah duluan yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain ini akan menjadi rintis jalan kepada ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional untuk berunding dengan Fadila Yusof secara pribadi? Kita tunggu dan lihat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.